Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat bersama dalam program podcast Bio Kaya Bayuri. Okey, bersama-sama dengan aku ni, insan yang begitu hebat, Iron Lady, Crown Director lagi ya di Bayuri, iaitu Puan Raziah Kamal ataupun lebih senoni dipanggil Kak G, atau aku panggil G lah. Sebab dia bawah daripada aku. Umur dia, aku dah tua, dia masih muda. Panggil Kak G pun boleh. Dia rasa muda balik. Okey, dulu G dia pengacara Nona. Okey, dia biasa bully orang-orang yang dia apa? Yang dia temu ramah. Sekarang ni giliran aku pula bully dia. Okey G. Sedikit masa untuk kenalkan diri kepada penonton-penonton kita yang baik hatinya itu. Okey, baik, terima kasih kepada Tuan Haji Ishak Basiran, CEO Bayrish. Okey, saya mulakanlah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perjuangan. Waalaikumsalam. Salam Bayrish Satu Nusantara, khusus kepada semua seluruh warga Bayrish ya. Okey, dan juga saya di kesempatan ini nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bayrish dan juga khususnya kepada Tuan Haji Ishak. Sama-sama. Telah sudi mengundang saya ke podcast episod ke-8. Bio Kaya, orang Perak kata Bayrish Bio Kaya. Okey, dan ini sembang santai saja kan. Okey, jadi kalau nak bagi yang belum mengenali diri saya, okey, saya nak perkenalkanlah ya, sekali lagi nama saya Puan Raziah Muhammad Kamal, merupakan Crown Director di Bayrish. Okey, dan saya sebenarnya berasal dari Keluang Johor. Wah? Ya, saya dilahirkan di Keluang Johor. Oh, bukan orang Perak kita. Anak jati Johor. Anak jati Johor. Sama dengan suami saya, Encik Estam. Jumpa orang Johor balik. Okey, tapi saya dibesarkan di Kuala Kangsar sebab ayah saya seorang pesara tentera. Jadi tentera ni selalu berpindah rangka kena posting kan. Okey, jadi ayah saya bekas pesara tentera, mak saya adalah suri rumah tangga sepenuh masa. Okey, dan saya adalah anak bongsu kepada 5 orang adik-beradik. Patutlah pun. Kenapa? Anak bongsu kenapa ya? Anak bongsu ni kadang-kadang dia cepat koyak, cepat berajuk, tapi ni lain sikit. Macam aku juga lah, anak bongsu. Anak bongsu juga ya? Tapi dalam keluarga paling garang. Ini anak bongsu tapi dia jiwa harimau berantai. Harimau berantai. Okey. Dan kemudian saya dibesarkan di Kuala Kangsar Perak. Okey, dan melanjutkan pelajaran bersekolah juga di Kuala Kangsar Perak dan kemudian melanjutkan pelajaran di HUiTM Shah Alam dalam bidang seni bina dalaman. Wow. Okey, dan kemudian saya pernah bekerja di beberapa firma arkitek dan juga perunding reka bentuk dalaman. Dan kemudian di situlah saya berjumpa dengan suami saya. Berjumpa dengan Encik Esam yang mana saya sebagai intern, dia bos saya. Jadi kami berjumpa di firma. Ada ya, Esam kita masuk jarum sebagai perunding juru reka bentuk dalaman pada masa itu, dan kemudian saya dapat offer ya, dapat tawaran bekerja di televisyen, sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 ya, sebagai wartawan penyiaran. Ya, ada sebab-sebabnya lah kenapa saya terjun ke apa orang kata bidang lain pula. Okey, soalan ni memang yang kedua nak tanya. Kenapa tiba-tiba daripada dunia glamour, orang gila, kata orang gila-gila ya, berhempas pulas daripada dunia biasa ni, tak kisah apa, nak masuk ke dunia glamour. Ni terbalik. Daripada dunia glamour, berhenti masuk jadi usahawan. Apa sebab dia tu? Yalah, benda ni dia ada 3 blok tau orang-orang yang macam ni. Okey. Satunya daripada dunia glamour terjun ke bidang keusahawanan. Ada juga dari bidang keusahawanan terjun ke dunia glamour. Itu. Ya, ada juga yang daripada terjun daripada bidang keusahawanan terjun ke dunia glamour kerana nak buat perniagaan. Seperti influencer hari ini kita Insta famous kan. Dia
terjun, ada daripada bidang keusahawan dia terjun ke dunia glamour. Ada juga kan macam tu. Okey, tapi macam saya daripada dunia glamour terjun ke bidang keusahawanan. Okey, sebab apa? Sebab saya ada impian. Impian nak jadi jutawan lah. Ya, itu semua orang pun tahu sebenarnya kan. Itu kira antara the golden dream lah. Big dream lah. Okey. Sebab saya bercakap dengan suami saya selalu bercakap, saya kata kita ni tak ada pilihan. Kita kena buat sesuatu, kita kena cari pendapatan tambahan. Walaupun awak profesional, saya profesional, tapi kita tengok tak cukup pun. Duduk di Kuala Lumpur kan. Jadi kita tak ada pilihan. So maknanya dalam kata lain, walaupun dah betul-betul jadi pengacara kat TV tu, sebenarnya kat situ tak ada kepuasan ya. Pasal kita nak dream tadi ialah untuk jadi usahawan jutawan. Betul ya? Betul. Sebab kalau saya bekerja, orang lain jugalah pun sama kan. Keluar pagi balik petang kan, dapat gaji, bayar hutang. Benda yang sama diulang-ulang macam tu. Ya, dan kemudian hujung bulan orang kata memang tak ada saving. Itu bukan kerana hasutan kawan Bukan. Tetapi kerana analisa sendiri. Tengok sebenarnya walaupun glamour tapi kalau duit tak masuk tak ada mana Ya, betul. Betul ya? Betul. Dan saya juga sebenarnya saya terjun ke dunia keusahawan ni sebab saya ada family background punya history. Adalah usahawan. Ya, macam sebab ayah saya masa dia tentera, kemudian dia pencen di Kamp Kemunting Taiping, dia pencen. Jadi dengan pencen tahun 80-an masa tu umur saya lebih kurang 8 tahun. Ayah saya dia punya pencen 300 bulan sebab pangkat tak tinggi sangat kan masa tentera kan. Jadi tak cukup. Memang tak cukup untuk membesarkan 5 orang anak ni. Ya, duduk di utara kan di Taiping, dan ayah saya memang hometown dia Kuala Kangsar. Jadi saya tengok ayah saya dia terjun ke dalam bidang business networking. Ayah dan mak saya. Dah masuk awal lah. Masa tu usia saya 8 tahun. Jadi mungkin diorang juga berfikir tak cukup lah dengan pencen 300 sebulan. Masa tu 300 bulan pun sikit tau. Sikit lah. Kecil. Kalau dulu mungkin 1,200 itu dah. Padahal tahun 80-an tu kan tak cukup. Jadi saya tengok ayah saya bila kawan-kawan yang pelik ni pula, kawan-kawan kalau datang mesti cerita tentang direct selling dengan bapak saya, dengan mak saya, sebab memang. Itu tahun bila je? Tahun 80-an. Memang betul lah tu. Tahun tu memang tengah meletup. Datang rumah mesti bawa business networking. Jadi saya dah nampak benda tu kan. Jadi bila memang ayah saya dia bekas tentera, dia ada disiplin dia. Memang kalau katakan nak pergi masa tu nak service customer kan, masa tu kan main pikul-pikul barang bawa masuk dalam body kereta zaman dulu kan. Jadi saya menyaksikan peristiwa tu. Ya, sedangkan saya masa tu umur 8 tahun pun saya dah kena cempak masuk dalam kereta ikut sama-sama buat direct selling kan. Jadi saya dah nampak benda tu daripada awal, daripada usia kecil lagi, dan saya nampak titik-titik perubahan pada keluarga saya. Daripada dulu ayah dengan mak saya susah kan, mak terpaksa orang kata jual kuih depan rumah sebab nak tampung perbelanjaan keluarga, ekonomi. Maknanya ayah tu dah capai tahap financial freedom jugalah. Ya, jadi bila saya tengok ayah saya dengan dunia direct selling dia tu, dia mampu beli van, dia mampu buat rumah sendiri, dia besarkan rumah. Ya, dengan hasil duit direct selling tu. Kau dengar tu. Ni betul ni cerita betul Betul, ramai tak tahu. Sebab dia orang ingat ayah saya tentera. Padahal disiplin tentera tu bawa ke bidang keusahawanan dekat lagi situ. Lagi cepat berjaya Lagi senang. Tapi kebanyakan macam kawan-kawan dia, saya tengok ramai yang tak mampu buat macam ayah saya. Ramai yang bersara mungkin kerja di kedai emas, jadi jaga dan sebagainya. Tapi dalam dunia keusahawan ni, itu sebab kawan-kawan memang cari ayah saya. Sebab dia tahu disiplin ayah saya macam mana. Dia ni kira macam kalau orang networking ni panggil leader lah. Leader, memang ada leadership. Dia ada kepimpinan yang berstruktur ya. Bukan ayah saya saja, mak saya pun sama. Mak tentera? Tak, mak saya suri rumah. Tapi disiplin keusahawanan tu, dua-dua tu kuat. Jadi bila harmoni ni ada kat situ, bila suami dan isteri partnership. Patutlah sekarang ni bersama. Saya kalau saya buat direct selling, saya akan ajak suami saya. Dan bila saya tengok suami saya buat direct selling, saya akan bantu dia. Itu tuan-tuan sebenarnya kunci kejayaan kat situ. Dia kena sama sederap ni. Suami isteri, kalau boleh ahli keluarga. Itu orang kata baru sehati sejiwa, sehidup semati. Betul. Okey Ji, nak tanya sikit. Sekarang ni kan, tadi cerita direct selling, networking, MLM kan. Ramai orang negatif. Ini tiap minggu kita ulang. Okey, Ji pun mungkin bila kerja kat TV3, bila menceburi
meniaga dan macam-macam kan sebelum tu kan. Ada yang trading biasa, ada yang macam-macam. Boleh tak kongsikan sebenarnya perjalanan Ji akhirnya ke networking ni sebenarnya ada mencuba benda-benda lain juga. Apa pengajaran yang boleh dikongsi kepada orang ramai? Okey, saya pernah juga buat bisnes konvensional sebelum ni. Okey, sebab masa saya dengan Cik Esam ya, kita dalam dunia business networking pada tahun 2000 kita dah start dah. Okey. Ya, business networking di syarikat lama dan kami juga adalah antara leader top sales of the year. Okay. Kita orang dah banyak kali. Hebat tu. Ya, memang setiap kali of the month pun memang muka kami lah yang akan naik pentas. Of the year pun muka kami lah naik pentas. Saya pun tak tahu ramai orang cemburu kalau saya buat direct selling. Sebelum sambung sebelum lupa lah. Betul dekat BioRich pun G dan suami pun dia telah berjaya dalam masa yang kita singkat dan juga dia merupakan pengasas kepada bawa bas ni. Berapa beratus dah? Jom lancur sambil memborong. Hari ini bas yang ke-471. 400 lebih kat 500. So, kira brilian lah ya. Satu tepukan lah untuk Puan Ji dan juga Cik Isyam kita. So, BioRich kita bagi award ni. Dah banyak dah. Nanti kita bagi award. Masa ABJ tahun ni. Special award pasal program bas kan. Okey, sambung sikit tadi tu. Okey. Jadi bila kalau saya tengok macam zaman saya dulu dalam bisnes ataupun dalam syarikat lama, saya rasa jauh panggang daripada api kalau saya nak bezakan dengan BioRich hari inilah. Tapi orang kata BioRich ni kampungan lah. Ya, memang orang dulu. Tengok CEO je pun tak ada datuk, tak ada doktor kan. Patutnya Datuk Sri ke? Datuk Sri patutnya. Tapi jangan pandang benda-benda tu semua. Kan? Saya tengok CEO kita ni, saya tengok dia punya brilliant, dia genius dia tu. Kan? Bukan senang ni, dia seorang engineer ya, kita punya CEO, dan formula-formula di BioRich kebanyakannya memang beliau sendiri yang cipta formula-formula dalam produk yang dihasilkan ya, dan mempunyai kilang sendiri lebih 25 tahun. Terima kasih. Dia kena minum bagi lebih sikit ni. Kita kena salute. That's why saya cakap dengan suami saya, CEO BioRich walaupun dia dah jutawan, tapi kerana ini adalah apa orang kata, satu perjuangan. Satu perjuangan, dan kilang ni adalah Bumi Putera 100% Muslim. Kita kena support dia. Saya cakap kita kena support dia. Jangan kita rasa jealous dia dah jutawan dan sebagainya kan. Kita lah orangnya yang kena berjuang bersama-sama. Betul. Jadi, okey, cerita sambung balik cerita kalau masa saya di syarikat lama. Okey, saya tengok memang kita berjaya di syarikat itu. Okey. Memang berjaya. Even saya masa di syarikat tersebut. Berapa tahun? Kami berjaya dalam masa 2 tahun saja. Di platform tu berapa tahun? 15 tahun. Oh, lama tu. Saya adalah leader yang paling terakhir keluar daripada perniagaan tu. Orang lain semua dah keluar. Kami paling setia. Dan memang kalau nak bagi award paling setia, kamilah. Ya, kami sebab macam saya memang susah kalau nak cari, nak apa orang kata, nak pindah randah ni. Nak lompat dari satu syarikat ke satu syarikat, bukan saya. Mengapa? Sebab saya memang orang yang setia. Maksudnya pergi mana-mana pun kalau yalah. Saya baru dalam masa 25 tahun saya dalam dunia networking, saya baru buat 3 MLM. Yang pertama yang saya join selama 15 tahun, kemudian yang kedua saya join dalam 4 tahun. Okey, dan ini yang ketiga ni, BioRich ni. Berapa tahun dah lebih 7 tahun. Oh, dah lebih 7. Satu tepukan lah. Benar ni, hebat tu. Biasanya bukan 7 tahun. Bukan 7 tahun. Award kesetiaan tu. Bukan 7 bulan. Kan? 7 tahun. 7 hari. Lepas tu dia masuk tahap apa money game. Aduh. Ya. Okey Ji, sikit nak sambung tadi. Biasanya lah kan, kalau daripada pengacara tadi, TV3, bila keluar, kan, lepas tu orang tanya, kau keluar ni buat apa? Buat direct selling. Kawan pun, apalah dia ni. Belajar tinggi-tinggi, ada pengalaman, masuk direct selling. Sebenarnya direct selling ni apa? Apa dari sudut pandang Ji? Direct selling ni sebenarnya satu profession yang hebat, yang mulia, yang brilian tau sebenarnya. Murni. Dan siapa tak orang kata tak masukkan kedua-dua kaki dalam ni, memang dia takkan jatuh cinta lah.
Dan jangan pandang sebelah mata. Even kadang-kadang kita dalam ahli keluarga kita sendiri pun, saya pun pernah terkena juga. Ya, bila saya menyertai daripada dunia TV3, saya terjun ke bidang keusahawanan. Ya, saya saudara mara sendiri pun kadang-kadang apalah dah kerja bagus-bagus ya, tinggal lepas tu buat business direct selling ya. Dan saya memang pada awal dalam permulaan saya jejakkan kaki ke bidang keusahawanan, saya hilang ramai kawan. Ya. Tapi selepas saya menjalani, saya melalui perniagaan ini, sebenarnya saya dapat lebih ramai kawan. Sebenarnya ya? Lagi bagus Lagi bagus sebenarnya. Macam aku dah dulu. Bila daripada engineer, berhenti, jadi usahawan. Hilang ramai kawan. Hilang sebab apa tahu? Sebab dia bila aku jumpa dia, aku cakap, kau kena belanja aku. Sebab aku belum berjaya, tak ada duit lagi. Jadi dia orang semua tak ada jumpa aku. Lari ya? Lari. Itu kisah dulu lah. Aku seramba je lah kan. Kalau aku tak berjaya lagi, aku tak berjaya. Kau jumpa aku, kau main sini, kau belanja aku. Okey. Jadi sebenarnya persepsi yang kawan-kawan tadi atau masyarakat yang mengatakan direct selling itu tidak bagus, aku ulang sikit sebenarnya silap Aku bukan orang direct selling. Bukan orang MLM multi level sebab aku ialah orang industri ada kilang lah. Cuma berkawan dengan para usahawan networking ataupun MLM direct selling entah apa-apa lagi ni lah. Sejujurnya aku sendiri pun sebenarnya jealous dengan diorang. Ni aku ada kilang ni. Semalam ada satu sahabat kita ni, dia telefon, "Bos, aku nak datang ni." "Daripada mana kau?" "Daripada KL, ada bawa orang daripada Pahang, dia nak join bisnes ni. Dia nak jadi usahawan. Okey, dia nak join D4 4,000 dan sebagainya lah." "Okey, datanglah." Lepas tu dia, "Bos, busy tak?" "Kau tanya aku busy tak busy, aku tengah pening kepala ni, nak audit GMP ni," cakap. "Kilang kosmetik. Ada banyak perkara aku nak settle." Lepas tu aku bagi tahu dia, "Sebenarnya kau ni untung tau," cakap. "Kenapa?" kata dia. "Sebab kau tak payah pening kepala nak fikir pasal manpower, nak pasal amalan pengilang yang GMP-nya, tas segala macam apa kejadahnya banyak lagi. Stok-stok yang menimbun kadang-kadang tak laku, bukan semuanya laku kan. So macam mana nak urus ni semua? Benda tu memeningkan kepala Tetapi kau ni senang je tau. Kau bawa satu orang, kalau D4 dah tentu-tentu kau dapat 2,000. Campur dengan yang lain lebih banyak lagi. Itu baru satu hari. Kalau hari-hari, kalau katakan sehari 2,000. Kalau 30 hari 60,000 je Kau dapat duit banyak, masa banyak, sihatnya banyak, tak payah stres. Okey? Dan juga boleh share dengan orang kan. Dan seterusnya boleh cuti banyak-banyak. Sebenarnya lah. Tapi aku belum tentu. That's why siapa yang menonton video ini, kalau kita lihat kawan kita, dia memilih kerjaya dia sebagai seorang usahawan networking, sebenarnya pilihan itu adalah satu pilihan yang brilian dan satu bisnes yang begitu mulia sebab dia boleh share produk tu untuk kesihatan dan juga dia boleh share peluang itu untuk membantu ramai orang keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan sebenarnya usahawan networking ni dia jauh lebih baik, jauh lebih beruntung berbanding rakan-rakan kita yang profesional. Minta maaf lah yang jadi engineer ke, aku ramai kawan engineer, yang jadi cikgu ke, yang jadi jurutera ke, yang jadi doktor ke, dia orang tak ada time freedom. Malahan kalau modul-modul business networking yang sebenar, yang bukan money game ni, sebenarnya dalam masa yang singkat, mungkin seawal setahun, 2 tahun, boleh jadi jutawan. Jadi, ubah persepsi supaya bila kita tengok orang tu business networking, sebenarnya itu adalah satu pilihan yang tepat dan juga brilliant. Usahawan yang brilliant sebab dia tak payah pening kepala, perlukan modal yang banyak, risiko yang tinggi. Dan kepada anak-anak muda, khususnya para graduan IPTA, IPTS, kalau kau nak buka syarikat sendiri, sebelum buka syarikat sendiri, nasihat akulah sebagai seorang usahawan, kau baguslah join bisnes mana-mana bisnes networking. Tapi yang bukan money game bukan yang berapu tu. Yang real. Belajar di situ selok belok banyak perkara.
Di antaranya yang paling penting adalah seni marketing. Seni komunikasi antara kita dan pelanggan. Itu nombor satu penting. Tanpa marketing, tanpa sale, kau punya bisnes akan bungkus. Sale is the blood of the business. Itu penting. Okey, Ji. Seterusnya, Ji. Jadi apa nasihat kau kepada rakan-rakan yang masih takut-takut nak involve dalam networking? Kalau macam tadi saya sambung sikit, kalau dekat US pun kita tengok kerjaya yang menjadi keutamaan, yang menjadi pilihan orang-orang kat US ni, yang boleh membawa kepada mereka menjadi seorang jutawan ialah yang pertamanya ialah network marketing. Kerjaya pilihan yang pertama. Selepas itu barulah kerjaya sebagai penyanyi. Artis. Kan? Penyanyi boleh jadi jutawan juga. Itu yang kedua pilihannya. Yang pertama ialah business networking. Yang ketiga barulah insurance dan bisnes-bisnes lain konvensional dan sebagainya. Sebab apa tu? Sebab dekat situ ada live. Time freedom. Mak Saleh dia nak live tau. Betul. Mak Saleh ni dia tak peduli tu. Dia time freedom tu nombor satu. Dia pun macam Tuan Haji juga. Dia mesti ada money freedom, dia mesti ada healthy freedom dan fly for freedom tu. Fly for freedom betul lah. Aku betul cuti kereta-kereta tu lantak itulah. Itu yang dia orang nak sebenarnya lah. Okey, jadi nasihat kepada new generation yang tercari peluang, asyik fikir macam mana nak cari kerja, asyik fikir macam mana nak, minta abang cakap lah, ni bahasa terang sikit kan. Macam mana nak jadi kuli je, buat apa kan. Apa nak bagi nasihat kat diorang ni? Sampai bila? Macam anak-anak muda ni, kalau kita bermula daripada awal, cepatlah kita jadi jutawan. Sebab ni begini, sekarang ni Bayuri telah melancarkan, apa bahasa moden sekarang ni, meluncurkan. Okey, DX. Ya, DX. RM10 sahaja. Ringgit je. Dah boleh korang ada bisnes ini, dah ada tapak dia. RM10. Dan kalau kau ajak kawan, dia join Bayuri juga, okey, dia akan dapat gula macam ni. Ini kat luar ni dia jual sampai RM20 tau. Secara online banyak dia orang jual 10 lah. Okey, kawan kau beli RM10, kau akan dapat untung sebanyak RM6, 60%. Mana kau nak cari modul bisnes macam ni? Kau bagi nasihat sikit tidur orang ni. Yang kadang-kadang asyik sibuk nak cari kerja. Saya pun kadang-kadang bagi nasihat juga kat anak-anak kan. Anak-anak saya yang dah meningkat, apa orang kata, yalah dah dia orang bukannya muda lagi dah. Lepas ni akan meningkat usia kan. Dah nanti pada satu masa bila usia mereka dah sampai ke macam tahap kita ni dah 40-50, akhirnya mereka akan mencari bisnes yang macam ni lah. Jadi itu dah terlambat bagi saya. Jadi kalau you nak cepat jadi jutawan, you mulalah masa muda-muda. Macam saya selalu cakap kat anak saya, macam saya dah mula buat bulat-bulat kira-kira tentang direct selling ni, buat business networking ni semenjak umur saya 26 tahun. Okey. Tapi sebenarnya saya dah didedahkan dengan dunia business networking semenjak saya umur 8 tahun oleh mak ayah saya. Kan saya ikut dia orang pergi mana-mana. Even saya tengok dia orang ambil award dekat pentas pun saya ada masa tu. Patutlah pun. Saya nampak dan itu menjadikan apa orang kata satu batu loncatan lah untuk saya apa orang kata terjun ke bidang ini. Bukan kerana saya tak suka kerjaya TV3, tapi saya rasa ini apa orang kata saya meninggalkan kerjaya yang baik untuk sesuatu yang lebih baik ni. Kan? Jadi macam saya cerita ke anak saya cakap, saya terus terang, saya kata, agak-agak umur awak nanti 26 tahun, awak dah pakai Mercedes ke? Betul. Dia orang dengan jujurnya kata, tak boleh lah mak. Tak boleh. Tahu tak apa Tapi kan, kalau you tengok mama umur 26 tahun, saya dah pakai Mercedes tau. Saya pakai Mercedes Sport yang 2 pintu yang boleh buka bumbung tu. Ada lagi gambar dia kalau nak tunjuk. Kan saya boleh tunjuk ke anak, memang saya tunjuk ke anak-anak saya memang, dia orang memang proud. Kan? Saya kata umur saya 26 tahun. Dan you dah nampak dah titik-titik perubahan masa you membesar. Mama buat direct selling besarkan you. Sampai you besar boleh melanjutkan pelajaran dan sampai hari ni dengan hasil buat business networking. You dah nampak dah cakap. Tapi kenapa susah sangat nak ikut? Kan? Okey Ji, cuba sebab hari ni kita nak kata orang nak bagi dia orang cuci otak supaya sudut pandang dia orang ni berubah 360 darjah lah kan. Okey, kadang-kadang dulu aku pernah tengok Ji bila mungkin dah sukses kat satu syarikat tu lagi. Lepas tu ada apa? Dah tengok apa dah buat lama-lama ada masalah buat syarikat. Lepas tu ada buat bisnes sendiri, konsep trading. Cuba kongsikan kat diorang. Sebenarnya bila kita buat konsep trading yang ada sewa bangunan, ada pekerja,
Ni kita pun kena involve kat situ. Sebenarnya bagus ke tak bagus berbanding dengan konsep macam ni? Saya rugi lebih 100,000. Bila dia. saya berpindah, mula-mula saya dah buat business networking. Kemudian saya kata saya nak rehat sekejap. Saya dengan hasil simpanan daripada business networking, duit saving tu, kita try invest kepada business konvensional, nak cuba. Ini kau dengar betul-betul ni. Ini nasihat betul ni tau. Saya buka kedai makan, saya buka kafe, saya buat produk sendiri. Konon nak jadi macam founder, nak jadi founder. Yelah yang sekarang sibuk nak jadi founder. Semua orang bekerja-kerja nak jadi founder. Lepas tu ada kawan pula cucuk-cucuk. Okey, try jadi founder. Try. Okey, tapi rugi kat situ lebih 100,000 dah. Dan apa pengajaran dapat kat situ? Masa ada syarikat sendiri ni, ada dapat time freedom tak? Dah tentu tak ada kat situ. Kan? Sakit kepala memikirkan apa dia punya, apa orang kata, formula. Dan sakit kepala memikirkan marketing pula, strategi sebetulnya. Strategi, dan kita terpaksa leave the marketing to others marketing people. Dan sebenarnya rugi sebab bila marketing people tu blah, kita dah terkapai-kapai tak reti buat marketing. Jadi jangan tinggalkan marketing punya strategi kepada orang-orang marketing. Kita kena tahu buat marketing sebenarnya. Itu lagi penting. Ini Ji cakap ni macam dia ketuk kepala aku betul. Jadi memang betul ni. Jadi kalau anak-anak muda nak belajar, kena join bisnes yang macam ni. Kat sini adalah dia punya kolam renang tu. Ya, kolam renang yang memang betul-betul you belajar dan terus apply je. Ya. Dia tak bukan tak bagus kita belajar dekat IPT, MTS macam business study sebagainya. Itu perlu, tapi itu konsep, teori baguslah kan kalau kau ada tu. Cuma realiti bisnes itu seumpama kita nak belajar berenang bukan dalam kelas. Kita nak belajar berenang dalam air. Tapi tak payahlah dalam sangat airnya. Macam modul Business Bioris ni, RM10 je. Kalau itu pun kau tak nak cuba, memang bangang lah. Itu bahasa keras sikit aku cakap. Sebab aku ni kan usahawan nak dimang berantai punya style. Ini panglima harimau. Cakap yang tu terang je. Okey, jadi kalau siapa-siapa anak-anak muda ke ataupun anak-anak yang dah senja ke ya, boleh join Bioris. Sekarang ni kita melancarkan package DX hanya RM10 sahaja. So, ambil peluang ni ya. Dan kalau tolak dengan keuntungan tadi, sebenarnya idea yang berikutnya untuk ahli keluarga kita hanya RM4. RM4 kau dah ada tapak, dah ada kedai sendiri untuk kau belajar bisnes. Tak pernah, aku tak dapat tau. Ya, betul. Ya, macam G ni dulu, dia join mana-mana company, biasa modal berapa? Modal mesti lebih daripada 300. Mesti lebih 300. That's why saya buat Bioris bila saya tengok modal 200 je. Dan produk Bioris pula saya tengok, ya Allah, maintain RM50 sebulan, lepas tu harganya memang harga pengorbanan betul saya kata. Kan? Syarikat lain dia tak jual RM50 ni. Ya betul. Kalau kita pergi farmasi ni pun dah. Botol macam ni saya rasa dah 100 lebih dah ni. 100 lebih. Ini bukan tipu bro. Ini betul punya aku cakap ni kan. Kalau tak percaya kau pergi farmasi. Okey. Cuba ceritakan kat sini ada ni orang bertanya ni kan. Apa pengalaman yang paling getir sepanjang berniaga? Yang paling getir sekali. Di titik yang paling rendah sekali. Pernah tak? Kalau di syarikat lama lah. Kalau di Bioris tidak ada langsung risiko. Tidak ada langsung cabaran. Tak ada hal Saya dengan Bioris ni saya betul-betul saya boleh katakan 3 huruf lah, STM kalau dengan Bioris. Iaitu saya senang, saya tenang dan saya menang. Tapi kalau di syarikat lama, saya kata kalau saya nak dapat pendapatan 5 angka macam di Bioris hari ini, saya kena keluar pagi, balik malam karang. Serabut perut tu. Serabut. Memang saya tinggal anak saya dekat rumah, anak tengah tidur, saya balik pun anak dah tidur. Sampai macam tu. Dan kena pikul barang. Saya pernah bawa barang ke Pulau Tioman. Memang saya bawa banyak masa tu, 5,000 barang. Bawa berkotak-kotak dengan Encik Isam. Naik Mercedes. Naik Mercedes ni sampai Mercedes saya habis absorber dah. Loaded maintain dah lah, tinggi maintenance. Habis absorber semua dengan tayar semua dah sentiasa nak kena tukar tayar baru. Ya, bawa ke Pulau Tioman, lalu jalan-jalan apa orang kata, lalu malam waktu gelap dan sebagainya, ikut Pahang, ikut negeri Pahang, masuk Muazzam Shah. Nak sampai Pulau Tioman pula naik bot yang kecil, bawa barang 5,000. Barang dekat sana memanglah habis. Sampai aja barang satu Pulau Tioman beli. Bila saya present memang satu Pulau Tioman beli. Ya, tapi barang saya semua basah. Kena air masin. Yalah. Kan, saya kata susahnya aku berniaga macam ni. Tapi memanglah dapat
dapat jelah sekian lima angka setiap bulan tapi penat dia tu. Sebenarnya MLM lah tu. Ya. Apa ni? Itu Business MLM. larut malam. Ya. Meeting larut malam dan sebagainya ya. Di Bairish saya tak pernah lagi pergi meeting larut malam. Di Bairish tak ada. Dan saya buat Bairish, saya boleh menguruskan 481 buah bas-bas saya untuk bawa seluruh rakyat Malaysia melawat kilang Bairish. Saya menguruskan bisnes saya atas sofa je. Saya tak ada pejabat. Atas sofa kadang-kadang duduk tepi katil menguruskan bisnes dengan handphone saya. So, saya kata saya sangat senang dengan Bairish. Saya rasa tenang. Masa saya memang banyak ya. Even saya adalah orang kata ada orang cakap tak ada masa nak buat bisnes-bisnes macam ni. You boleh lah, you banyak masa dan sebagainya kan. Sebenarnya kita ni nak berjaya, kita kena pandai mencuri masa dan pandai menguruskan masa. Macam saya curi masa. Ya, even kalau Sabtu Ahad memang anda tengok saya sibuk, apa orang kata, bukan sibuk tapi saya jalan-jalan makan angin, bawa macam-macam rombongan kan. Kata asyik duduk je boring juga boring kan. Tapi pada masa yang sama saya juga menjaga ibu saya yang bedridden mom ya. Saya ada mak yang terlantar sakit lama di atas katil, tukar pampers dan sebagainya saya buat. Oh, itu barakah tu. Ya, jadi macam mana saya menguruskan masa tu? Dan saya buat bisnes ini serius. Orang lain 24 jam, saya 24 jam juga. Saya ada cucu. Saya pun kadang-kadang main dengan cucu, petang malam main cucu juga kan. Jadi macam mana saya menguruskan bisnes ini? Kena pandai curi masa. Okey, tuan-tuan, nak share sikit ya. Inilah dia sebenarnya yang dikatakan IM or Typos. Ya, Integrated Marketing Online Trading Affiliate dan Post. Semua bisnes ni kita uruskan dekat ujung jari je. Dekat telefon ya. Korang punya bisnes tu dalam telefon saja. Dan Bairish dah sediakan driver tau. Okey, kalau di jalan raya kita dah sediakan driver. Kalau di laut kita dah sediakan kapten laut. Kalau di udara kita dah sediakan pilot untuk korang. Mana kau nak cari bisnes macam ni? Hanya ada di Bairish, Bio Kaya. Produk sampai depan rumah. Ya, produk sampai depan rumah. Satu Nusantara, satu dunia. So, that's why apa yang G kongsikan tadi sebenarnya betul ya. Kalau kau betul-betul ikut formula yang diajar, ya, nanti kau akan dapat lebih kurang 5 perkara yang disebut tadi. Banyak masa, banyak duit, banyak sihat, banyak barakah, boleh tolong orang, boleh kongsi dan boleh cuti banyak-banyak. Ya, dengan hanya bermula RM10 je di act. So kau dah tak boleh bagi alasan tau. Kalau kau bagi alasan, aku teringatlah satu kawan cakap. Ya, dia kata kalau kau tak boleh juga buat RM10 ni, ID yang kedua RM4, kau pergilah kat Tambun tu, ada satu tempat khusus. Nama dia Tanjung Rambutan, ambil sijil bodoh kat situ. Lepas tu kau gantung kat bilik kau tu. Okey Ji, tu kita melawak tapi itu realiti ya. Okey Ji. Ya. Apa sebenarnya ciri-ciri yang kena ada pada seorang usahawan, terutamanya ialah sebagai seorang ibu kan. Apa ciri-ciri yang ada untuk seseorang tu supaya dia sukses? Okey. Yang pertamanya dia mesti kreatif dan inovatif. Kalau nak jadi nak sukses dalam bidang usahawanan, mesti kreatif, mesti inovatif. Kreatif tu maksudnya kita kalau satu-satu perniagaan tu kalau katakan kita ada strategi perniagaan yang lebih baik, kena masukkan. Kena buat dalam. Jangan harapkan syarikat ya kan. That's why macam saya ni, kenapa saya buat Jom Melancong Sambil Memborong, sebab saya nak memudahkan. Mungkin saya rasa saya adalah orang yang memang boleh buat lah. Kalau setakat nak buat table talk, saya pun boleh buat. Nak buat home party pun saya boleh buat. Saya boleh buat apa saja kan. Kalau nak suruh saya pergi buat jual di tepi jalan ke di pasar malam ke, saya boleh buat. Tak ada hal ya, saya tak ada hal. Muka dah muka tembok besi kan. Memang tak ada hal. Daripada kecil saya dah biasa ikut ayah saya meniaga pasar tani, pasar malam dan sebagainya. Okey. Tapi mampukah downline saya, orang-orang di bawah saya buat? Kan. Jadi saya rasa macam mana saya nak memudahkan mereka supaya mereka boleh melakukan perniagaan. Itu yang ada soalan kat sini kan. Daripada mana tercetusnya idea melancong sambil memborong? Dari situ daripada mana tu sebenarnya? Sebenarnya sebab saya bila saya berbincang dengan suami saya, macam mana kita nak supaya downline kita didapat seperti mana kita rasa. Kan? Kita boleh buat semua macam-macam kita boleh buat. Tapi sampai ke bawah, adakah mereka boleh melakukan seperti mana yang kita lakukan? Jadi saya
kami macam saya dengan Cik Sam kita berbincang, okey, apa kata kalau kita banyakkan program, buat event. Okey, event apa yang seronok, yang happy, yang apa orang kata fun-fun je. Kan? Dan juga kita tak ada stres ya, jangan bagi stres. Jangan bagi stres kat downline kita ni. Jadi kita cuba buat survey, kita kaji tabiat dia orang ni. Okey, bila saya tanya, saya buat survey. Okey, antara menjual barang dengan melancong, mana you suka? Semua cakap melancong. Tak nak jual barang. Jangan melencong dah ya. Semua suka melancong. Okey, tapi diorang tak tahu dah pada masa yang sama tak nampak kat situ sebenarnya bila kita melancong kat situ kita boleh menjual juga kat situ kan. Promote lah sambil-sambil. Kita ada tim untuk menjual produk bagi pihak you. Kan? Okey. Jadi dekat situ bila saya tengok, oh ramai yang datang. Itulah dia datang sampai 5 kali. Aku cakap kau dah banyak kali aku nampak ni. Kita boleh melahirkan, kita dapat duplikasi dekat situ. Duplikasi apa? Pelancongan usahawan gula O. Okey, satu tepukan untuk Puan Ji sebab dia berjaya menduplikasikan pelancongan gula O. Sebelum kita sambung topik yang makin panas ni, kita beri laluan kepada iklan Biorich Bio. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di malam anugerah bintang jutawan Biorich. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sedu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di anugerah bintang jutawan Biorich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Okey, kita kembali ke siaran podcast Bio Kaya Biorich Sembang Santai bersama tetamu kehormat kita, Iron Lady, Crown Director, iaitu Puan Raziah, bekas pengacara TV3. Tadi kita ada cerita sikit tentang apa tadi, ciri-ciri usahawan, khususnya usahawan wanita lah. Kalau dia nak berjaya, apa ciri-ciri yang kena ada? Selain daripada tadi saya ada kongsikan, kena kreatif dan inovatif. Okey. Dan kemudian kena ada ciri-ciri resilient. Resilient ni maksudnya kena berdaya tahan. Tahan maki lah. Ya, kena. Ya, nak berjaya, nak jadi usahawan jutawan. Jangan cepat koyak Tak boleh. Kita kalau kita rasa give up, kita rasa down, boleh down. Saya pun kadang-kadang down juga, tapi jangan down lama-lama. Kita kena cepat bingkas. Kita manusia Ya, jangan down lama-lama. Kalau ada pepatah kata biar kita lelah, tapi jangan kita rebah. Jadi normal lah tu kan. Yang penting kena ada ciri-ciri berdaya tahan tu. Ya, even saya tengok juga Biorich pun dia ada ciri-ciri tu. Tu sebab Biorich berjaya. Ya, CEO-nya berjaya. Dia ada ciri-ciri tu. Aku satu kampung, kutuk-kutuk aku pun tak tahu. Tapi satu kampung sebenarnya, bila saya pergi ke masjid, Masjid Ubudiah BNO tu, saya dengar orang kampung semua memuji. Baru aku tahu. Sampai dia kata, aku ingat dia orang semua kutuk aku. Bila mereka tanya, dia orang tak cakap depan tuan. Dia bila dia tanya, tadi pergi mana? Saya kata saya dah pergi, kita bawa ke Biorich. Kita bawa ke IKS yang lain juga, kita support industri kampung kan. Dia kata tapi Biorich tu bagus lah. Hari tu Biorich sumbang pada masjid ini sebanyak 90,000. Saya kata tak boleh cerita ni kan. Dia kena rahsia. Kan, itu rahsia Biorich. Tapi saya hari ni saya dah terbongkar kan. Okey. Tapi saya rasa macam alhamdulillah, rasa macam
ada rezeki aku kat situ, tumpang rezeki. Yalah, betul kan? betul. Kita kan Daripada bisnes lah kan? Ya. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur kan. Okey. Jadi saya tengok ciri-ciri yang nak kena ada tu tadi tu. Yang utama apa? Yang paling utama itu last kali saya bagi tahu. Okey. Selain pada kreatif, selain pada berdaya tahan, dia kena ada juga ciri-ciri self starter. Self starter ni maknanya kita apa-apa kita ni orang yang memulakan sesuatu. Jangan tunggu orang lain mulakan. Macam job MSM juga. Saya tak tunggu orang lain mulakan. Walaupun orang lain kata saya pernah buat. Tapi you buat macam mana? You buat mungkin lain daripada apa yang saya buat. Kan? Saya tambah sikit inovatif sikit lah kat situ kan. Ada apa orang kata, ada penyeri-penyeri yang lain juga dalam. Berani mencuba kan? Ya. Ambil peluang kan cepat. Ya, kena cepat dan juga kena mulakan dulu. Contoh macam kita tengoklah, macam kita ada produk gula O. Okey. Mungkin gula O ni pada hari ini ramai orang kata alamak nak buat kempen gula O, nak tukar daripada gula pasir kepada gula O, gula mudarat kepada gula sihat. Aku ni dah makan gula O daripada kecil sampai besar, sampai ketua ni tak mati pun dia cakap. Gula pasir. Gula pasir tak mati pun, kan? Tapi memang tak mati, tapi kita mati perlahan-lahan. Kita tak mati terus, kan? Yalah, betul. Okey, tapi saya bagi tahu kalau macam gula O ni, kalau kita Biorish tak mulakan, memang hari ni orang tak nampak sangat keberkesanan ataupun kehebatannya, ya, seperti mana gula pasir yang dah establish, kan? Okey, tapi macam tu Raji cakap, gula pasir dia macam TV hitam putih. Yalah, betul. Gula O ni dia macam TV warna. Zaman dulu bila kita pakai TV hitam putih, semua satu Malaysia pakai TV hitam putih. Bila kerajaan Malaysia umumkan satu hari nanti Malaysia akan ada televisyen berwarna, semua orang tak percaya. Semua orang kata wah alai ini apa nonsense lah apa semua kan. Tak mungkin, macam mana warna tu nak gelombang warna boleh masuk dalam TV hitam putih tu, tak mungkin. Ya. Itu sebabnya saya kata gula O kita macam tu. Gula O kita ni dia adalah macam TV warna. Betul. Pada satu masa nanti bila semua orang dah pakai gula O, semua orang dah pakai TV warna, mana dia TV hitam putih? Usahawan baru dah kaya. Ya. Mana pergi TV hitam putih? Dah tak ada dah. Semua orang pakai TV warna. Ada tak siapa-siapa kat rumah yang masih ada TV hitam putih? Tak ada dah. Yalah. Sama juga pada satu hari nanti gula pasir dah tak ada, pada masa itulah anda adalah jutawan. That's why kena join Biorish sekarang. Ya, kena ikut modul yang kita ajar. Sebab kalau korang betul-betul nak orang biasa orang selalu sebutlah pencen, passive income. Kat sinilah sebenarnya tempatnya. Kalau kau nak percaya pun okey, kalau kau tak nak percaya itu kau punya pasal. Tapi sebagai seorang usahawan aku nampak benda tu. Ya, itu ciri-ciri self starter yang ada pada Tuan Haji. Bukan okey macam ni gula pasir itu dicipta pada abad 18. Lebih kurang 200 tahun je. Sebelum tu tak ada. Okey. Dan sekarang ini kita telah mencipta satu produk yang menggantikan gula pasir. Hari-hari kita sebut, gula O adalah pengganti gula pasir untuk menyelesaikan masalah kesihatan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. So itu memang tak dinafikan. Sepatutnya masyarakat Malaysia berbangga tau. Sebab penciptaan pengganti untuk gula pasir itu berada di Malaysia iaitu gula O. Okey, sekarang kau mungkin tak percaya, kau tengok satu masa nanti benda ni dia akan viral dan akan berlaku apa yang aku sebutkan. Begitu juga apabila orang menyebut bahawa satu masa nanti akan tercipta satu handphone yang powerful, dan tak ada nombor pun. Okey, macam sekarang kita gunalah touchscreen saja. Semua orang tak percaya. Tetapi apabila Steve Jobs memperkenalkannya dan diikuti oleh Samsung, akhirnya satu dunia berubah dan syarikat-syarikat yang menggunakan macam button-button ni, Nokia, BlackBerry, ada lagi macam-macam, semua dah gone pro. Begitulah juga kalau sekarang ni gula O ni sebenarnya dia perlahan-lahan semakin berkembang, dia mengakar, dia akan menjadi satu fenomena baru. Jadi kau jangan tunggu lagi, join Biorish hari ni juga. Okey, seterusnya. Idea memborong ni tadi kan? Sebenarnya idea memborong ni aku sendiri pun terpegun dah. Sebab dia satu benda yang macam tadi lah. Benda-benda yang tak masuk akal bagi aku lah. Sebab aku tengok apa dia nak melawat kilang aku ni. Apa yang menariknya sabak berenam? Apa yang menariknya sabak berenam ni. Pantai pun aku banyak kali komplain. Tak di repair. Ni dah jadi esko dah ni. Dia punya makanan. Kalau dia tak repair juga memang aku bom dia lah kat online nanti. Okey. Jadi
Tetapi daripada cetusan idea RMK yang dia punya foundernya dia lah sebelah aku ni sekarang ni. G ni dia sebenarnya telah membantu banyak IKS di Sabak Bernam sampai Sekincan Yang dulu aku dengar sembang-sembang kat dia orang, dia kata kalau tidak aku punya bisnes dah bungkus dah. Dah nak innalillah dah. Tapi alhamdulillah bila ada program jom melancong sampai memborong ni, dia hidup balik tau. That's why macam aku sebut tadi, ada yang datang lebih 5 kali. Bila aku tanya dia kenapa, dia kata best lah. Kat bandar ni stres. Jadi bila dapat kat kampung, dah lah dapat makan free. Kan? Setiap tempat tu ada makan minum kan. Dia kata enjoy lah, relax-relax, jumpa kawan dan sebagainya. Cuba kembangkan sikit. Dan aku sebelum tu mewakili semua IKS Sabak Bernam ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada G dan juga suami kerana dengan idea hebat beliau ini, banyak industri-industri di luar bandar dapat diselamatkan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah masuk ke surga nanti ke akhirat. Amin. Okey, G sambung sikit tentang program ini tadi. Tentang jom melancong sambil memborong ni, memang saya sendiri pun sebenarnya tak menyangka pada awalnya dia akan jadi macam ni. Sebab bila kita tengok bila masa mula-mula saya nak buat itinerary dia pun memang pecah kepala. Selain daripada sebab saya memang nak wajibnya mesti ke Biorish. Wajib, itu wajib. Biar kaya. Mesti ke biar kaya. Sebab di Biorish ni saya nak seluruh rakyat Malaysia datang sendiri, tengok sendiri ini adalah syarikat 100% Bumi Putra Muslim yang kita kena sokong. Dengan produk-produknya yang dengan harga pengorbanannya tadi kan. Dengan produknya yang double quality, saya rasa berbeza kalau saya nak bandingkan dengan syarikat-syarikat lokal ataupun international di Kuala Lumpur yang gagah tu. Tak boleh menandingi Biorish punya produk. Wow, satu tepukan sikit lah. Ini kau kena bagi Vinogri lebih sikit ni. Okey, hakikat dia. Takkan dapat menandingi. Okey, yang itu tadi, contohlah macam ni tadi. Kita gunakan produk-produk yang ada dekat farmasi atau klinik untuk cair darah. 3 bulan belum tentu. Aku sendiri dah pakai. Tapi ini alhamdulillah bukan 3 bulan. Seawal 3 minggu, kolesterol boleh turun daripada 7.4 jadi 4.8. 4 minggu jadi 4.1. So itu drug, ada kesan sampingan, ada side effect. Kau tengoklah fakta-fakta dekat Google apa side effect dia. Tapi ini bukan drug. Ini natural, kau tahu, alami. Ini sebenarnya idea hebat ni. Ya, betul. Bukanlah aku cakap duduk bakul angkat sendiri. Sebab ini wild Bali tau. Wild Bali bukan senang nak dapat tu. Dengan satu lagi phytosterol daripada pokok pine tu, bukan senang nak dapat. Kau nak manjat pokok tu, pokok pine tu tinggi tau. Nak kutip buah dia pun susah tau. Tapi itulah sebenarnya rahsia, dia pecah rahsia ni. Mengapa cepat korang punya LDL, low density lipoprotein tu, kolesterol jahat turun. Kau tak payah manjat pokok pine, dalam dia ada dah. Okey, terus sambung tadi. Tak payah pergi Canada, UK. Tak payah. Okey. Jadi bila saya nak susun itinerary, saya tengok, saya pilih IKS yang boleh dibantu sama-sama untuk orang kata. Ada ibu tunggal kan? Ya, banyak. Ada ibu tunggal, ada juga yang kilangnya hampir nak tutup. Sebab PKP nak bangkit balik susah. Jadi saya tak pilih yang establish kat luar. Banyak di Sekincan, banyak yang establish punya IKS, syarikat dan sebagainya. Contoh kilang beras di Sekincan. Tapi saya tak bawa. Saya akan cari kilang beras tapi IKS. Yang saya boleh sama-sama saya yang tengok 100% Bumi Putra Muslim kita kalau boleh kita nak support okey. Jadi saya call satu saya call, boleh tak you orang kata memeriah dan bersedia ke arah pelancongan IKS. Sebab saya mungkin akan bawa banyak bas lepas ni. Dan mereka sambut dengan begitu gembiranya. Bunga mangga kan. Dan bersetuju dengan SOP saya. Sebab saya ada SOP saya kan. Kalau saya kata kami bawa aje bas turun ke tempat you, apa you kena buat. Ada SOP je. Jadi mereka sambut. Dan sampai hari ni lebih 471 buah bas, kita melawat lebih 9 IKS di Sabak Bernam. Dan yang mengejutkan saya ni dah macam duta Sabak Bernam. Dah jadi duta sebab apa? Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sabak Bernam call saya. Call saya tanya, macam mana you boleh bawa tiap-tiap minggu bas yang banyak? Ke Sabak tiap-tiap Bernam. minggu, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sampai ke hari ni, kita tambah lagi 40 kerusi, 2 kemah, kau tahu.
Terima kasih kepada Pak Irish kerana apa orang kata follow momentum kita. Sama-sama. Sampai 10 bar aku pening kepala. Bukan aku yang pening kepala lah. Staff-staff lah. Aku dah lari dah. Ya, ada kalanya dalam masa 2 hari kita boleh dapat sale sampai 28 ke 30 ribu. 2 hari saja. Jadi saya juga nak ambil kesempatan di sini, saya nak berterima kasih kepada saya punya leaders-leaders yang telah kita duplikasi ke arah pelancongan IKS Gulu O. Okey, dan juga ke arah usahawan pelancongan Gulu O. Okey, terutamanya kalau daripada grup Puan Nurhayati, ada Puan Ella, ada Puan Noh, Puan Jun. Mereka ni semua ni bawa bas bukan 1-2 bas. Dah berpuluh-puluh bas dah. Oh iyalah, sampai dekat 500 contoh dah. Macam Puan Ella daripada Seremban, daripada Melaka. Ya, daripada Terengganu pun. Ya, ni coming daripada Pahang ya. Daripada Perlis pun dah call nak bawa. Dan saya terpaksa mendaftar di My IPO di Perbadanan Harta Intelek. Jom melancong sambil memborong ya, supaya tidak ada penyalahgunaan nama Jom MSM. Wow, ada trademark sekali tu. Ya, saya ada trademark nanti. Ya, dan kita ada t-shirt juga Jom MSM untuk kita punya tour leader. Ya. Jadi itu semua menunjukkan yang kami serius dalam Jom Melancong Sambil Memborong ya, dan ini yang saya fokuskan. Ya, saya fokus untuk downline-downline saya supaya mereka happy, sambil happy jalan-jalan makan angin, diorang dapat duit macam mana saya dapat. Sekarang ni ramai yang dah dapat jam tangan smartwatch daripada BioRich. Ya, dapat reward-reward tu bukan senang. Ya, melancong. Ini sekarang ni di kempen pula daripada melancong di Sabak Bernam ni, dia nak ajak pula ke Europe. Cerita sikit. Ya. Selain daripada dapat jam tangan smartwatch digital, dapat laptop, dapat iPhone ya, mereka dapat saya tengok hari tu ramai juga yang dapat melancong ke Genting Highland dalam negara. Dan kita dalam proses Go 148 ni kita nak pergi ke tahun ini, insya-Allah kita nak pergi ke 5 negara Eropah. London, Paris, Belgium, Brussels, Berlin, Jerman, Switzerland. Ya. Cerita sikit bagi diorang ni. Saya rasa macam saya baru je balik dari melancong. Tiba-tiba saya dapat lagi melancong tahun ni. Ya, betul-betul. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak BioRich. Sebab macam itu hari pergi mana? Hari tu kita pergi 9 buah negara Islam Eropah. Ya, kita tour Balkan. Kita pergi mula-mula kita sampai je ke Milan, Itali, tempat yang Itali saya dah sampai 2 kali dah sebenarnya. Tapi first time saya sampai masa tu saya bekerja di TV3. Saya bawa kamera, saya bawa lampu apa semua dengan kru. Jadi tak enjoy sebab masa bekerja. Jadi saya kata ini last agaknya aku sampai di Itali. Tapi dengan BioRich saya dapat sampai kali kedua. Okey, satu tepukan. Sama suami pula tu memang romantik betul. Waduh. Sebab Milan kota romantik Itali, dan juga kita pergi Venice. Kita naik gondola ride tu memang romantik tu ketika itu. Saya tak sangka saya dapat dengan BioRich ya, pergi ke situ. Masya-Allah untuk yang akan datang ni boleh honeymoon. Ni suaminya ada kat sini, boleh honeymoon ke Switzerland, manalah tahu dapat baby lagi. So itu sebenarnya satu kreativiti bila tak sangka kadang-kadang kita tak jangka rombongan ini menjadi satu gelombang tau. Satu gelombang, dan juga dia memberi rahmat kepada penduduk Sabak Bernam. Kalau ikutkan macam G dengan suami Cik Isyam kita ni sepatutnya dapat datuk ni. Sebab banyak sumbangan dia. Memang kami dah datuk dah. Saya pun dah ada cucu. Oh, baru dapat. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak sebelum kita ni? Okey. Oh, sebab dia orang tak ada hal, dengar je ya. Saya nak sambung ciri-ciri tadi kan. Ciri-ciri okey. Yang terakhir tu, tapi sebelum saya masuk yang terakhir, ciri-ciri nak jadi usahawan yang berjaya, selain daripada yang pertama tadi kreatif dan inovatif, itu mesti ada. Kedua, mesti berdaya tahan. Yang ketiga, mesti ada ciri-ciri self-starter. Ya, macam contoh tadi BioRich ya, memulakan Gulu O. Okey, dan kemudian kita mesti ada knowledge. Okey. Itu penting ya, knowledge. Dah belajar lah, jangan malas sangat kan. Product knowledge kena tahu kan. Dan kita kena sentiasa upgrade knowledge kita lah. Jangan stagnan ya. Maknanya macam kita belajar mengaji, kan kita sentiasa upgrade. Daripada dulu hanya belajar kenal huruf, makhraj. Lepas tu upgrade pula kepada belajar Iqra, lepas tu pergi ke Muqaddam ya, belajar dia punya hukum, bertajwid dan sebagainya. Kemudian belajar Quran. Belajar dia punya tartil dia kena betul kan. Jadi kita upgrade lah. Dalam BioRich pun sama. Ya, bila kita dapat ilmu dan kita orang kata kena penuhkan ilmu tu di dada ya, supaya
orang lain tak boleh tipu kita lah, maksudnya gitu. Orang lain tak boleh tipu. Orang tanya pun boleh terangkan. Ya. Okay. Jadi kena upgrade ya, dan bukan saja upgrade knowledge, tapi upgrade package juga. Jangan stagnan package tu 200 daripada 5 tahun dulu sampai sekarang. Kan? Upgrade lah. Barang takut-takut ni. Aduh. Upgrade kepada 6,000 terus. Jangan buang masa. Sebab kalau upgrade kepada 6,000 tu, ya Allah. Macam-macam kelebihan. Impact dia sangat banyak kepada perkembangan bisnes anda dan boleh membesarkan bonus anda. Ya, dan insya-Allah boleh pergi lagu 148 ni. Tak ada masalah. Betul. Ya. Okey, Ji. Ni kalau sempat kita ada soal lagi. Ni antara soalan terakhir lah. Dah 7 tahun di BioRich. Biasanya orang ni kalau makin lama ni dia dah mula makin kendor. Tak tahu sebab apa. Tapi kita di BioRich boleh katakan hampir setiap bulan ataupun 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali ada produk-produk barulah supaya dia jadi sentiasa evergreen, sentiasa segar. So, apa komen Ji tentang BioRich ni? Adakah dia makin malap ataupun makin gemerlapan? Sejujurnya. Dah tentu saya tengok dengan perkembangan perniagaan di BioRich ni, dengan apa orang kata, bila satu syarikat tu mampu mengeluarkan produk ya, sentiasa mengeluarkan produk, bermakna syarikat itu sentiasa berkembang. Okey. Ya, dan sentiasa kreatif dan inovatif. Kat situ. That's why dia akan keluarkan sentiasa produk yang menepati cita rasa. Okay. Jadi itu penting lah. Sebab sekarang ni kita baru buka office di Indonesia dan insyaAllah kita tengah nak masuk Brunei. Kita dah ada JMP kat Brunei tu. Kita dah ada dipanggil KKM di sana lah. Dah boleh masuk. Cuma kita belum susun strategi untuk gembur Brunei. InsyaAllah dalam sebulan 2 ni kita akan turun kat sana. Dan Indonesia pun bila kita dah complete kita punya kebenaran untuk berniaga kat sana, pun kita akan buat gelombang besar tau di Indonesia. Indonesia ni market dia besar ya. Dia punya orang ada 385 juta. Maknanya lebih kurang hampir 10 kali ganda Malaysia. 10% pun dah cukup. Kalau di X tu RM10 tu saya rasa 10 juta kat sana 35,000. Ya. Dia orang pun macam tengah tunggulah. Sebab kita belum melancarkan sepenuhnya yang di X ni di sana ya. Jadi kita kalau ikutkan masa dah cukup. Jadi kita bagi peluang kalau siapa-siapa dah ada soalan untuk tanya. Dia tanya apa motivasi Kak Ji untuk langsung dari jatuh dan balik. Apa motivasi Ji bila jatuh di titik yang terendah, semua akan mengalami situasi itu dan seterusnya untuk bangkit. Macam mana nak buat tu? Kadang setengah orang bila dia jatuh tu terkubur lah. Tapi boleh bangkit. Macam mana? Apa tips boleh kongsi kat dia orang? Kalau dalam skop perniagaan BioRich lah ya, kalau kita down, jatuh ya, kita nak bangkit balik tu, kita kena check and balance baliklah diri kita ni. Ya. Kita tengok usia lah. Macam saya, kalau saya give up, saya down, saya kena tengok usia saya ni dah, umur saya pun dah dekat 50. Ya, kalau saya give up, saya rasa dah tak ada masa dah untuk saya give up. Okay. Kan? Saya kalau sebab kita rasa macam kita nak buat benda apa lagi? Kita dah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari bagi kita rezeki yang halal. Ya, mudahkan rezeki kita. Tapi bila Allah turunkan perniagaan BioRich pada kita, kita buat donor je. Kita tak nak ambil tahu langsung tentang BioRich ni. Kita tak nak tengok langsung ya perniagaan ini. Ya, macam kita rasa macam dia pergi sambil lalu macam tu je, rugilah. Ya. Jadi macam saya kalau umur dah 50 macam ni, kita kena tengok diri kita balik. Saya dah tak ada masa dah nak buat benda lain ya, dan motivasi saya untuk bangkit balik walaupun orang kata kita dah dapat apa yang kita nak hari ni ya, tapi nak kena sentiasa mengekalkan momentum tu. Itu saya kata kalau saya nak buat bisnes lain, contohlah kalau orang perempuan ramai yang bayar saya ni dah mula pergi cari balik restoran-restoran nak jadi tukang masak je lah. Janji dapat duit tepi, dapat duit dapur sikit dah cukup macam tu. Ya, jadi pada saya kalau you ada bakat memasak tapi you buat benda tu penat dia tu. Ya, memasak kadang-kadang kita orang kerja boleh balik 9 to 5, anda masak dekat restoran orang boleh balik 9 to 12.
Berdiri lagi. Pukul 12 malam berdiri lagi sakit kaki, lepas tu dah mulalah nanti macam-macam penyakit akan datang. Ya, dengan kencing manis, darah tinggi, stres, kolesterol tinggi dan sebagainya. Dan kalau kita macam setengah kawan-kawan saya kat luar sana, contoh selebriti ya, dia dah umur macam saya macam ni, dan nak jadi selebriti apa lagi dah tak boleh dah. Ya, nak berlakon pun dah tak laku dah. Ya, kita nak menyanyi suara pun dah tak sedap, nak perut kita dah tak boleh menyanyi, dah tak larat dah, orang kata nak keluarkan suara daripada perut kita pun dah tak boleh dah. Jadi bisnes apa yang sesuai dengan usia kita yang macam ni hari ni, saya rasa Biorish 100% sesuai dengan usia kita dan sesuai dengan orang-orang yang macam kita ni, ya, yang dah pun kata tak stres lah. Dah tak nak lagi dah stres-stres ni, ya. Nak enjoy, nak tenang-tenang, nak relax, nak senang, nak menang aje. Macam tu je. Okey. Tokok sikit aku nak tambah sikit tentang kalau kita down, kita jatuh, kita stres kan. Dia sebenarnya jawapan dia mudah aje, ya, iaitu kita kena kembali kepada Allah Taala. Kita kena terima hakikat bahawa dunia ini adalah tempat kita diuji. Bukan tempat kita nak senang lenang. Ya, kadang-kadang kita diuji dengan keindahan. Kadang-kadang kita diuji dengan kesakitan, penderitaan dan sebagainya. So, ubat anxieties yang paling powerful ialah satu perkataan, kita redha. Ya, kita redha. That's why dalam program motivation yang Biorish buat, kita ajar supaya setiap orang dia syukur ya Allah, aku syukur ya Allah di atas segala nikmat-Mu. Jadikanlah aku orang sabar ya Allah. Aku redha ya Allah di atas segala takdir dan ketentuan-Mu. Hanya kepada-Mu lah saja Allah aku berserah diri dan bertawakal. Betul? Dia cakap alhamdulillah ya Allah, indahnya hidup ini. Walaupun apa berlaku. Tak ada hal lah tu semua. Dunia tak ada hal lah. Jalani proses. Ya, akhirnya pun kita tinggal. Semuanya okey. Tak ada hal lah. So itu antara cara ya bagaimana untuk kita tenangkan jiwa kita yang hakiki. Tambah sikit lagi ya untuk perkongsian kali ini, dan juga untuk kita kekal tenang ni dan sehat ya. Dia ada 3 perkara yang penting. Pertama, makanan ya, makanan untuk kita punya fizikal kena cukup. Yang kedua, makanan untuk minda kita pun kena cukup. Yang ketiga, makanan untuk roh kita pun kena cukup. So 3 benda ni kalau cukup, insya-Allah settle. InsyaAllah selesai. Okey, makanan untuk tubuh kita, of course, multivitamin. Biorish ada banyak. Naknya yang paling hebatnya kat Biorish ni, tidak ada sebutir pun gula pasir. Kalau produk tu herba je bagus, tapi ada gula pasir, dia umpama apa tau? Umpama, bak kata pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Kerana gula pasir sebenarnya, rosak khasiat produk-produk yang ada tu. Okey. Nombor 1, kita punya makanan fizikal kena cukup. Nombor 2, minda. Makanan minda kita apa? Motivasi. Kita memerlukan motivasi. Bukalah YouTube, okey, banyak motivasi percuma. Tak payah kau nak bayar beribu beratus untuk pergi motivasi. Dan yang ketiga, makanan roh kita. Apa dia? Makanan roh kita ialah ibadah. Ya, sembahyang 5 waktu jangan tinggal. Dan banyak baca Quran, banyak berzikir dan sebagainya. So itu sajalah ya perkongsian kita untuk kali ini. 1 minit kata-kata keramat terakhir untuk penonton podcast Biar Kaya Biorish. Silakan. Okey. Saya mendoakan agar semua warga Biorish yang menonton ya, saya doakan anda semua sukses, berjaya dalam Biorish ya, menang Go 148 dan juga biar kita apa orang kata teruskan buat ya, jangan kita belajar tapi kita tak buat-buat. Kita teruskan saja, buat saja, jalani saja proses itu insya-Allah, dan kena sabar, banyak-banyak sabar ya. Sebab apa hari ini sabar itu adalah kunci kekayaan sebenarnya. Ya, jadi jangan rasa macam hari ini kita masuk, minggu depan kita terus nak berjaya, minggu depan dah dapat hasilnya. Kemungkinan besar hari ini kita masuk, mungkin 6 bulan baru kita nampak hasil dia. Ya, kena sabar. Ya, mungkin setahun, mungkin 2 tahun baru kita nampak hasil. Jadi kesabaran tu sangat penting untuk kita berjaya dalam dunia keusahawanan ni. Jadi teruskan usaha anda dan ikut kata mentor ya, dan juga datanglah ke Biorish untuk mengembangkan bisnes anda. Ya, satu family
jalani perniagaan ini dengan harmoni dan gunakanlah produk Biorich 100% setiap keluarga di Malaysia. Itu harapan saya. Okey, jangan cepat koyak. Ya, kau langgar je, kau terus je hingga sukses. Okey, sekian, terima kasih kepada yang menonton podcast Biorich Biar Kaya. Mudah-mudahan ya perkongsian podcast kali ini bersama dengan G ataupun Puan Raziah Kamal mendatangkan manfaat, dan kita doa ya semua yang menonton video ini akan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat nanti. Sekian, terima kasih.